بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, pada muka surat 68, adab-adab tidur, ila anqal. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan ilmu beliau fid-darain, amin Allahumma amin. Adab-adab tidur. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Dan ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama mati, dan bangkit dari kubur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau sedang tidur pada suatu malam. Oleh kerana itu, bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci, dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Hendaklah engkau tidur di dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa dan meminta ampun dari segala kesalahan, dan dalam keadaan berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi apa-apa maksiat yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk berbuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan engkau pada hari esok. Hendaklah engkau ingat bahawasanya pada suatu waktu nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Engkau akan tinggal di sana bersendirian, tiada siapa yang mahu bersamamu kecuali hanya amalanmu, dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu, kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Dan ketahuilah bahawasanya siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja, maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih dari 8 jam, kerana jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadailah engkau menyia-nyiakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun, iaitu sepertiga dari umurmu. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswakmu, iaitu alat bersiwak seperti berus gigi dan seumpamanya, dan hendaklah engkau siapkan air untuk engkau bersuci, dan berazamlah ketika hendak tidur itu untuk engkau bangun di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau memperbanyak perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu, dan harta benda dunia ini sedikit pun tidak berguna bagimu apabila engkau telah mati. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala setelah membahaskan daripada adab bangun tidur sehingga membahaskan daripada adab-adab sebelum dan selepas salat, bermula daripada salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, dan diakhiri dengan perbahasan adab tidur. Maka antara adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah yang pertama, al-istiqbalul qiblah,
yakni sewaktu kita ingin menghamparkan daripada tempat tidur. Subhanallah, yakni ini menunjukkan bahawa di zaman dahulu orang tidak mempunyai tempat tidur yang tersedia seperti mana kita ada sekarang ni, iaitu sewaktu ingin tidur baru dihamparkan tempat tidur. Maka berkata Imam Ghazali di sini, fabsud firashaka mustaqbilal qiblah, maka hamparkanlah tempat tidurmu itu dalam keadaan ianya menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat ini ada dua cara. Satu, seperti kita membaringkan jenazah ataupun mayat, iaitu kakinya menghadap ke arah kiblat, iaitu mukanya itu kalau diangkatkan kepalanya sikit itu menghadap kiblat. Itu cara yang pertama. Wa huwa al-mustalqi ala qafah fastiqbaluhu an yakuna wajhuhu wa akhmusahu ila al-qiblah. Maka dalam keadaan ini, jika dibaringkan jenazah, mukanya kalau diangkatkan sikit akan menghadap kiblat dan juga tapak kakinya itu menghadap kiblat. Wa hadzal istilqa mubahun lirijal wa makruhun linnisa. Akan tetapi baring dalam keadaan terlentang ini dibolehkan untuk lelaki, mubah, akan tetapi makruh untuk kaum wanita. Kaum wanita tidak digalakkan untuk baring dalam keadaan terlentang. Wa thanihima, dan keadaan kedua ataupun cara kedua, wa huwa sunnatun, dan ini yang merupakan satu perkara yang sunnah. Wa nim ala yaminika kama yattaji'ul mayyit ala lahdih. Baring di sebelah bahagian kanan badanmu seperti mana dibaringkan jenazah di dalam lahatnya. Maka badannya itu apabila mengiring ke belah kanan akan menghadap ke arah kiblat. Maksudnya tadi tegaklah, badannya tegak menghadap kiblat macam ni. Tapi keadaan yang kedua, badannya seakan-akan seingatlah tadi macam ni menghadap kiblat. Contohnya kalau sekarang ni badannya ke arah singit, melintang macam tu. Wa amma an-nawm 'ala al-wujuh fa huwa nawmu syayatin wa huwa makruh. Dan disebutkan di sini bahawa ada pun mereka-mereka yang bangun tidur secara tiarap, dan itu merupakan tidurnya golongan asyayatin, dan ia adalah satu perkara yang makruh. Wa amma an-nawm 'ala al-yasar fa huwa mustahabun 'inda al-atibba li'annahu yasra' hadmu at-ta'am wa yanbaghi min jihati at-tib an yattaji' 'ala al-janib al-ayman qalilan ba'da al-akl thumma yanqalib 'ala al-janib al-aysar. Dan disebutkan di sini ada pun baring di sebelah kiri badan, iaitu tadi mengiring sebelah kanan sunnah, baring sebelah kiri ianya boleh juga mustahab. Kerana apa? Kerana daripada segi kesihatan. Disebutkan bahawa kalau kita baring mengiring sebelah kiri, ia membantu untuk menghadam makanan. Jadi contohnya kalau kita baru lepas makan, nak hadamkan makanan dulu tu, kita baring mengiring sebelah kiri dan kemudian baru kita mengiring sebelah kanan. Kemudian perkara yang kedua disebutkan antara adab-adab tidur adalah wa'lam tadhkur inda iradatum anna an-nawm mithla al-maut wal yaqadhah mithla al-ba'th. Satu lagi perkara yang perlu untuk kita hadirkan dalam fikiran kita, tidur ini ataupun baringnya kita untuk tidur itu seakan-akan kematian, dan bangkitnya kita daripada tempat tidur seakan-akan kita dibangkitkan di padang mahsyar pada hari kiamat. Dan apabila kita merasakan baringnya kita itu adalah seakan-akan menuju ataupun ada kemungkinan untuk dicabut nyawa kita, maka kita akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat daripada perkara-perkara yang mana kalau tidak bertaubat akan mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun musta'iddan, dan bersiap sedialah, kata Imam Ghazali, li liqa'ihi bi an tanam ala taharah. Bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita tidur dalam keadaan berwuduk. Dan wuduk ini hanya sebagai satu kiasan ataupun sebagai satu Allahumma salli ala Muhammad, iaitu mengingatkan kita yang kebersihan dalaman itu lebih utama daripada kebersihan luaran. Walaupun kita disunahkan untuk tidur dalam keadaan al-wudu, at-taharah, akan tetapi yang lebih penting itu adalah dibersihkan hati kita ini daripada segala kotoran, dosa
dan juga daripada hasad dengki ataupun rasa tidak puas hati ke atas mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk kita berwuduk, tapi pada waktu yang sama dianjurkan kita juga untuk beristighfar dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari tersebut ataupun hari-hari sebelum itu. Warabi', dan yang keempat, antakuna wasiyatuka maktubatun tahta wisadatik. Dan ini satu perkara yang jarang-jarang kita lakukan, walaupun kita dah tahu tentangnya, tapi jarang untuk kita nak ambil berat, beri perhatian tentang perkara ini, iaitu hendaklah, kata Imam Ghazali rahimahullah, wasiat kita itu tertulis dan tersimpan di bawah bantal kita sebelum tidur. Naam. Fa innaka la ta'man al-qalb min an-nawm. Fa inna man mata bighairi wasiyatin la yatakallam fi muddatil barzakh. Kerana disebutkan dalam riwayat, mereka-mereka yang tidak mempunyai wasiat, kalau mereka meninggal dunia, antara hukuman yang dikenakan kepada orang yang meninggal dunia tanpa wasiat adalah mereka tidak mampu untuk berkata-kata sepanjang keberadaan mereka di alam barzakh. Yang ini orang barzakh boleh berziarah antara satu dengan yang lain dan sebagainya, boleh bercakap, bertanya khabar, tapi orang yang meninggal dunia tanpa wasiat, disebutkan dalam riwayat bahawa mereka tidak mampu untuk berkata-kata. Maka wasiat ni penting, dan wasiat bukanlah perlu untuk menulis tentang harta kita ataupun duit si fulan ada bersama kita ataupun duit kita ada bersama si fulan dipinjamkan dan sebagainya. Tapi wasiat itu cukup sekadar untuk mengingatkan ahli keluarga kita yang kita tinggalkan agar supaya mentaati perintah Allah, mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ataupun kalau kita tahu ahli keluarga kita ni yang jenis kuat menangis, kuat meraung dan sebagainya, kita ingatkan dia bila kita mati, kita meninggal dunia, jangan meraung dan sebagainya. Maka kita telah menunaikan tanggungjawab kita untuk mengingatkan ahli keluarga kita agar supaya tidak melakukan perkara-perkara yang makruh dan sebagainya sewaktu kematian kita. Walhasil, wasiat ni bukan satu perkara yang susah, tapi kebiasaan kita tak jarang untuk ambil perhatian tentang perkara tersebut. Wa innal amwati yatazawarun fi quburihim. Adapun orang-orang yang mempunyai wasiat ketika meninggal dunia, maka mereka dapat berziarah satu dengan yang lain di alam kubur. Maka akan ditanya kepada tentang orang yang tidak dapat berkata-kata, orang yang bisulah. Ma hadzal miskin, ma balu hadzal miskin, apa masalah orang ni tak dapat nak bercakap? Maka akan dikatakan innahu mata bighairi wasiyat, dia meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan wasiat. Adapun sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mereka yang bernazar untuk meninggalkan wasiat tapi tidak menulis wasiat. Maksudnya secara umum, iaitu kalau meninggal dunia dalam wasiat tidak menjadi masalah, tapi kalau dah bernazar untuk meninggalkan wasiat tapi tak ada wasiat, maka dia akan dihukum dengan tidak dapat berkata-kata di alam barzakh. Kemudian yang kelima, tanam ta'iban minadz-dzunub wa mustaghfiran. Kita tidur dalam keadaan bertaubat daripada segala dosa-dosa kita dan beristighfar, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalathan, 3 kali apabila dia hendak tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Jadi istighfar 3 kali bukan satu perkara yang berat. Aziman ala alla ta'ud ilal ma'siyah, dan berazam, bersungguh-sungguh berazam agar supaya esok hari dia tidak akan melakukan dosa yang dilakukan pada hari sebelumnya. Wa'azam alal khair li jami'il muslimin, dan pasanglah niat, berazamlah untuk melakukan kebaikan kepada seluruh orang-orang Islam. Subhanallah, disebutkan dalam hadis, niatul mu'min khairum min amali, niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Maksudnya dia berazam, berniat dengan bersungguh-sungguh, kalau ada kemampuan, kalau diberikan peluang, maka dia akan lakukan. Dan kesungguhan niat itu akan dilihat apabila dia diberikan peluang, adakah dia akan lakukan atau tidak.
Tapi bila dia ada peluang, ada kesempatan, dia tak buat, maksudnya niat dia tu tak betul. Tidak bersungguh-sungguh dalam niat ni. Jadi kita berniat untuk melakukan kebaikan, menolong orang-orang Islam, sama ada dengan harta kita, dengan kebolehan kita, dengan kepakaran kita, dengan kepandaian kita, dengan tenaga kita dan sebagainya. Apa-apa yang boleh kita bantu orang Islam, kita niat untuk bantu mereka. Setiap hari kita pasang niat tersebut. La ilaha illallah. Naam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man awa ila firashihi la yanwi dhulma ahadin wa la yahqid ala ahad ghufira lahu majtaram. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak tidur berniat untuk tidak menzalimi sesiapa dan tidak berhasad dengki kepada sesiapa, maka akan diampunkan dosa yang telah dilakukan sebelum tersebut. Dan ingatlah keadaan kamu sewaktu berada di liang lahat, iaitu sewaktu kamu baring. Tapi nak ingat kita punya keadaan di liang lahat itu, kita kena fokus. Adapun sebelum kita tidur, kita pegang handphone, kita main game, kadang kita akan lupalah nak ingat tentang alam kubur. Tapi kalau kita sebelum tidur tu kita ambil wuduk, kita sembahyang sunat 2 rakaat, maka ia akan membantu kita untuk menghadirkan perasaan ataupun mengingatkan diri kita ini tentang alam barzakh, alam kubur. Tapi kalau kita baring dalam keadaan lalai dan sebagainya, tidur tanpa ada niat dan sebagainya, maka tidak mudah untuk kita nak hadirkan niat-niat tersebut ataupun perkara-perkara tersebut. Dan ingatlah bahawa kita akan berada di liang lahat bersendirian. Tidak ada sesiapa yang akan menemani kita kecuali amalan kita, dan kita tidak akan dibalaskan kecuali apa-apa yang kita telah lakukan daripada kebaikan ataupun keburukan. Waliyadzubillah. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu akan diperlihatkan kepada mereka. Tidak ada perkara walaupun sekecil mana kecuali akan dipersembahkan di hadapan mereka, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang keenam, la tastajlibun naum takallufan. Jangan pula kita tidur kecuali memang betul-betul mengantuk, kata Imam Ghazali. Dan ini satu perkara yang perlu untuk kita usahakan. Tidur bila ada keperluan untuk tidur, bukan tidur kerana timetable kita untuk tidur. Pukul 10 kena tidur, walaupun tak penat kita tidur juga. Illa in qasadta bihi al-isti'ana 'ala al-qiyam fi akhir al-lail. Kecuali kalau kita nak tidur awal tu dengan niat untuk nak bangun tahajud dan sebagainya. Faqad kana naumuhum ghalabah wa akluhum faqah wa kalamuhum darurah. Disebutkan tentang sebahagian orang-orang salih, iaitu mereka ni tidur hanya bila ada keperluan. Ghalabah, iaitu dah tersengguk baru mereka akan pergi tidur. Maksudnya dah betul-betul ngantuk, dah sampai tersengguk baru mereka akan pergi ke tempat tidur untuk tidur. Wa yakrahun at-ta'ammulu lin-naum, dan mereka tak suka kalau mempersiapkan diri itu untuk tidur. Ini dah siapkan diri untuk tidur, dah selesakan tempat tidur dan sebagainya, lepas tu baring untuk nak tengok boleh tidur ataupun tidak. Wa akluhum faqah, ay la yakulun illa an faqah tusibuhum fayaqsuruna bidzalika at-taqawi ala ibadatillah. Dan makanan mereka itu hanya bila mereka betul-betul lapar. Bukan macam kita pagi makan, lepas tu pukul 10 makan lagi, tengah hari makan, petang makan, malam makan. Yang ini makan kerana itu waktu makan, bukan kerana lapar. Itu bezanya kita dengan orang-orang terdahulu, orang-orang salih. Orang-orang salih ni betul-betul lapar baru mereka cari makanan. Dan apabila mereka makan, mereka berniat untuk mendapatkan kekuatan untuk mentaati daripada perintah Allah, mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamuhum darurah, dan perkataan mereka itu hanya bila perlu. La yatakallamun illa idza tarru ilaih. Tidak berkata-kata kecuali apabila mereka terpaksa untuk menyampaikan daripada sesuatu perkara ataupun daripada keperluan kehidupan mereka. La ilaha illallah. Sekarang ni kalau kita tengok
tilam kita, subhanallah, tempat tidur kita tu ada yang 8 inci, ada yang 10 inci, ada yang 12 inci. Duduk je boleh terus, kita baring je, letak je badan, terus rasa macam nak tidur, walaupun tak mengantuk. Akan tetapi kita cuba untuk bersederhana di dalam tempat tidur kita agar supaya mudah untuk kita nak bangun tahajud. Bukan kita belikan tilam kita tu agar supaya kita makin susah nak bangun tahajud. Satu hari disebutkan bahawa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tengok hamparan tidur Rasulullah itu hanya 2 lapis. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melipatkan daripada hamparan tersebut menjadi 4 lipatan. Tebal sikitlah. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perkara tersebut, diingatkan ataupun ditegur kepada Sayyidah Aisyah, yakni aku tidak ingin tidur seperti itu. Kerana apa? Pada tempat yang empuk. Kerana apa? Kerana takut susah untuk nak bangun. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk cuba tidak bangun, tidak tertinggal daripada bangun tahajud. La ilaha illallah. Wa yusannu lil insan idza faraqa firashahu wa 'ada ilayhi an yanfidda qabla an yanam fihi liqawlihi idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi. Disebutkan antara sunnah apabila kita meninggalkan tempat tidur kita. Contohnya kita sekarang ni, tempat tidur kita tu memang sentiasa terdedah, terbuka macam tu, tidak dilipat dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tidur, maka kita ambil kain untuk mengibas daripada tempat tidur kita tu. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu apa yang telah datang di tempat tersebut selepas kita bangun daripada tempat tersebut. Ini merupakan salah satu daripada adab sebelum tidur, untuk mengibas tempat tidur. Dan ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahawa malam dan siang itu ada 24 jam. Maka jangan kamu biarkan tidur kamu itu lebih daripada 8 jam. Kerana dengan itu, kalau kamu hidup 60 tahun, kamu tidur 1/3 daripada seharian kamu. Satu hari 24 jam, 8 jam tu 1/3 daripada 24 jam. Jadi kalau kamu hidup 60 tahun, maka kamu telah tidur selama 20 tahun daripada kehidupan kamu. La ilaha illallah. Fayakfika in ishta mathalan. Naam. Wasabi', dan yang ketujuh, kata Imam Ghazali, wa'id 'inda an-naum siwakaka wa tahuraka. Dan ini satu perkara yang penting juga untuk kita ingat sebelum tidur. Antara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyediakan siwak. Nabi sebelum tidur pun menggunakan siwak, dan diletakkan siwak itu di sebelah katilnya, tempat tidurnya, agar supaya bila bangun, perkara yang pertama juga yang digunakan adalah as-siwak. Ini antara kebersihan yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat ambil berat. Jadi kalau kita tak guna siwak pun, kita niat sebelum tidur dan bangun daripada tidur agar supaya kita bersihkan, wangikan mulut kita, agar supaya bila kita bermunajat, sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan mulut berbau wangi. Allahu Akbar. Dan juga kita sediakan tempat wuduk. Sekarang ni tak perlulah kita punya toilet semua, alhamdulillah, mudah untuk nak ambil wuduk dan sebagainya. Akan tapi zaman dulu Rasulullah akan menyediakan air wuduk itu agar supaya senang untuk bangun malam, tak perlu nak cari. Dan di sini menunjukkan betapa tertibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kehidupan baginda. Semua benda itu tertib, tersusun, iaitu baju dilipat agar supaya pagi bangun tak membazir masa nak cari baju mana yang nak pakai. Dah disediakan sebelum tidur. Kemudian kayu siwak diletak sebelah, jadi bangun dah tak tercari-cari, kadang gelap dan sebagainya. Jadi kita pun zaman sekarang ni perlu untuk melakukan tertib tersebut. Perkara-perkara yang penting diletakkan, disusun agar supaya kita bangun tak kelang kabut. Ini satu perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita perlukan esok hari bila kita nak bangun, maka diletakkan di satu tempat agar supaya tidak ada kelang kabut untuk mencari perkara-perkara tersebut. Dan disebutkan bahawa
Nabi SAW akan bersiwak di waktu malam itu berkali-kali, sebelum nak tidur dan setelah bangun daripada tidur. Wa illam yatayassar laka taharah ustuhibba laka mashul a'dha bil ma'. Dan kalau kamu tak mampu untuk berwuduk, hatta kenakan tubuh badan kita sikit itu dengan air. Fa illam tajid faltaq'ud wal tastaqbil al-qiblah wal tashtaghil bidzikr wad du'a wa tafakkur fi ala'illah wa qudratihi. Dan kalau kita mungkin tak mampu untuk nak berwuduk dan sebagainya, sebelum kita tidur kita sibukkan diri dengan berzikir. Sebelum kita tidur sibukkan diri dengan doa, sibukkan diri juga dengan memikirkan tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita tidur akan tetapi enjin dalam badan kita, alat-alat gadget-gadget yang Allah sediakan dalam tubuh badan kita ni sentiasa bergerak, continuously bergerak. Tak ada bateri, tak ada benda yang nak kena set dan sebagainya. Kalau dekat dunia ni hatta handphone dan sebagainya kena set, kena itu, kena ini. Akan tetapi tubuh badan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan, subhanallah, tidak ada perlu setting dan sebagainya. Kemudian disebutkan di sini juga antara adabnya wa'zam ala qiyamil lail, dan berazamlah kamu untuk bangun malam. Subhanallah. Ini satu perkara yang kadang-kadang dah banyak kali kita baca, tapi kadang-kadang kita terlupa, lalai daripada perkara tersebut. Berazam untuk bangun qiyamul lail, untuk bangun awal. Berazam untuk bangun salat subuh berjemaah. Au ala qiyam qabla al-fajr fa rak'atan fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. Kerana apa? Kerana 2 rakaat di waktu malam itu merupakan satu kurniaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat bahawa ada seorang salih ni, apabila dia meninggal dunia, dia ada orang bermimpi jumpa dengan orang salih ni, orang alim dan salih. Maka ditanyakan kepada orang ni, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada kamu, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada kamu. Maka dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa aku hanya dengan rukaiat raka'na fil lail, fi jawfil lail, rakaat-rakaat yang pendek yang kami sujud ataupun bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Ya, ini walaupun dia orang alim, mengajar, bagi syarahan, iaitu mempunyai banyak anak murid, banyak amal ibadah lain yang dilakukan, akan tetapi yang menjadi asbab pengampunan dan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah 2 rakaat yang pendek yang didirikan di waktu malam. Naam. Naam. Dan ini merupakan perkara-perkara yang akan memberikan kita kekayaan pada hari yang benar-benar kita memerlukan daripada bantuan ataupun amal ibadah. Falan tughni anka kunuzid dunya idza mutta, dan kekayaan dunia itu tidak akan memberi apa-apa faedah kepada kita apabila kita meninggal dunia. Kerana apa? Kerana currency yang diterima Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti hanyalah amal ibadah. Currency lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'aynahu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatan 'alaihi min Allah. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang ingin tidur berniat untuk bangun malam, akan tetapi kerana kepenatan tidak terjaga sehingga terbit waktu fajar, maka dia akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya, dan tidurnya itu adalah merupakan sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan juga dalam riwayat bahawa kalau kita tertidur, maksudnya kita ada wirid, setiap malam kita ada solat witir, solat sunat yang kita kerjakan di waktu malam, akan tetapi satu malam kita tertidur sehingga terluput, tertinggal, terbabas daripada melakukan solat-solat sunat yang biasa kita lakukan di waktu malam, maka disebutkan dalam riwayat bahawa kalau kita sembahyang di waktu duha 12 rakaat dengan niat untuk mengqadakkan
solat-solat yang kita tertinggal di waktu malam yang biasanya kita lakukan, maka solat 12 rakaat di waktu duha itu akan mengganti, merupakan gantian bagi solat yang kita tertinggal di waktu malam. Naam. Kemudian disebutkan di sini wathamin, dan yang ke-8 ad-du'a inda naum wa inda tanabbuh. Jangan lupa untuk baca doa sebelum tidur dan apabila bangun daripada tidur. Wa qul inda naumika, dan bacalah sewaktu kamu ingin tidur akan doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu faghfir li dhanbi. Allahumma qini azabaka yawma tub'atsu ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika min syarri kulli dhi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambunganku ini dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan dan dari kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang permulaan, maka tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah yang akhir, maka tidak ada sesuatu sesudahmu, dan engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu di bawahmu. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadhu biha ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan diriku dan engkau pula yang berkuasa mematikannya, maka terserahlah kepadamu untuk mematikannya atau menghidupkannya. Jikalau engkau mahu mematikannya, maka ampunkanlah baginya, dan jika engkau mahu menghidupkannya, maka peliharalah dia seperti engkau memelihara hamba-hambamu yang salih. Ya Allah, aku memohon akan engkau akan kemaafan dan keafiatan. Allahumma ayqidhni fi ahabbi sa'ati ilaik. Ini doa yang agak menarik. Wasta'mil bi ahabbil a'mali ilaik hatta tuqarribuni ilaika zulfa wa tub'iduni min sakhatika bu'da. As'aluka fa'atini wa astaghfiruka faghfirli wa ad'uka fastajibli. Ya Allah, bangunkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu, sehingga engkau hampirkan aku kepadamu dan engkau jauhkan aku dari kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan engkau dari engkau memberi akan daku, dan aku meminta ampun akan engkau, maka engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku, dan aku berdoa akan engkau, maka engkau perkenankan segala doaku. Nah, ini merupakan doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Akan tetapi kalau kita tak mampu untuk baca doa-doa yang panjang ini, maka paling kurang jangan lupa untuk baca doa tidur yang biasa kita pelajari. Allahumma bismika amutu wa ahya. Nah, kemudian disebutkan di sini, setelah itu hendaklah engkau membaca ayatul kursi dan amanar rasul, iaitu dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, dan surah Ikhlas, dan surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, dan surah Al-Mulk. Dan berusahalah supaya engkau tidur di dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naik rohnya ke atas arash, dan akan ditulis seperti orang yang sembahyang sampai ia bangun dari tidurnya itu. Dan apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini, dan kekali olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Dan apabila engkau merasa susah untuk mengekali tertib amalan ini, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit,
menelan ubat yang pahit kerana mengharapkan sembuh. La ilaha illallah. Naam. Maka hendaklah kita membaca daripada ayatul kursi. Dikatakan bahawa ayatul kursi ini asbab perlindungan. Kalau kita baca sekali, kita diberikan perlindungan. Kita baca 2 kali, rumah kita diberikan perlindungan. Kalau kita baca 3 kali sebelum tidur, maka seluruh kawasan kita itu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di sini, anna man qara'aha idza akhadha matja'ahu amanahu Allah ala nafsihi. Allah akan menjaganya, beri keamanan kepada dirinya dan beri amanan kepada ahli keluarganya dan jiran-jiran dan rumah-rumah yang berada di sekelilingnya. Dan surah Amanar Rasul, iaitu 2 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah, disebutkan dalam riwayat bahawa barang siapa membaca 2 ayat daripada akhir surah Baqarah pada waktu malam akan menjadi perkara-perkara yang menyukupkan keperluannya, diberikan kecukupan kepadanya. Qala Syirbini, berkata sebahagian ulama, ay an qiyamil lail aw an kulli ma yasu'uhu ay yuhzinu. Apa yang dimaksudkan dengan ia akan mencukupinya? Sebahagian tafsir mengatakan, ataupun sebahagian ulama mengatakan mencukupinya daripada bangun malam. Maksudnya kalau dia tak bangun malam pun pahala itu akan mencukupinya. Penafsiran lain, kalau dia akan diberi perlindungan daripada apa-apa yang menyedihkan ataupun memudaratkan dia. La ilaha illallah. Berkata sebahagian daripada salihin, dikata ma kuntu ara ahadan ya'qil yanam qabla an yaqra al-ayah al-thalatha al-awakhir min surah al-Baqarah. Dikata apa? Dikata aku tidak melihat seorang yang berakal mampu untuk tidur selagi mana dia tidak baca 3 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. 3 ayat akhir tu daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir. Naam. Dan surah Al-Ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad 3 kali. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Walaysa al-murad bil ikhlas huna surat al-kafirun fa innaha tusamma bil ikhlas aidan. Disebutkan di sini bahawa yang dimaksudkan dengan surah Ikhlas ini adalah surah qul huwallahu ahad, seperti yang kita fahami. Akan tetapi surah Al-Kafirun juga ada dinamakan daripada suratul Ikhlas. La ilaha illallah. Naam. Ini ilmu baru. Sebelum ni mungkin kita tak tahu surah Al-Kafirun dipanggil surah Ikhlas juga. Tetapi di sini disebutkan surah Kafirun juga, antara salah satu daripada surah Kafirun adalah surah Al-Ikhlas. Dan merupakan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita membaca daripada suratul Ikhlas, kita baca surah Al-Ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebelum kita baca tu kita buat macam ni, kemudian kita baca 3 kali, kemudian kita hembus. Lepas tu kita sapu seluruh badan. Kalau nak buat sekali pun boleh, kalau buat 3 kali pun boleh. Jadi tadi baca, hembus, kemudian sapu, kemudian baca, hembus, sapu kali kedua, kemudian baca, hembus, sapu kali yang ketiga. Boleh buat sekali, boleh buat 2 kali. Ada juga satu lagi riwayat yang mengatakan bahawa Nabi hembus dulu sebelum baca 3 kul. Nabi hembus dulu, dihembus, kemudian baca, kemudian sapu. Tapi berkata guru kami, cara nak gabungkan dua-dua hadis ini adalah kita hembus sebelum baca, kemudian kita baca 3 surah, kemudian kita hembus lagi sekali, baru kita sapu seluruh badan. Dan disebutkan di sini bahawa hendaklah kamu tidur dalam keadaan kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang pertama juga yang kita ingat sewaktu bangun daripada tidur adalah untuk ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika alamatul hubbil
alamatul hub lillahi ta'ala wa alamatut takshif an batinil qalb. Dan apabila kita mampu untuk ingat Allah sebelum kita tidur, dan kita mampu untuk ingat Allah, perkara yang pertama yang kita ingat sewaktu bangun daripada tidur itu adalah Allah, itu tanda ada kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlu untuk kita mensyukuri daripada nikmat tersebut kalau Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah, kalau kita ingat perkara-perkara lain daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bangun daripada tidur, seakan-akan perkara itu lebih penting, ataupun perkara itu merupakan perkara yang lebih kita sayangi lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala taharah minal hadathain faman fa'ala dhalika araja bi ruhihi ila al-arsh. Maka barang siapa yang tidur dalam keadaan mengamalkan daripada sunnah-sunnah ataupun adab-adab yang disebutkan tadi, maka sewaktu dia tidur, rohnya itu akan berada di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Naam. Dan dia akan diberikan pahala selagi mana dia tidur itu seperti dia bersalat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia bangun. Sebab apa? Sebab dia ambil beberapa minit sebelum dia tidur untuk melakukan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidurnya itu bukan seperti tidur orang biasa, seperti tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau dia bermimpi di waktu malam, maka mimpinya itu juga adalah daripada mimpi yang benar, yang baik. Wa illam yanam ala tahara fatilkal manamat al-adghathul ahlam la tusaddaq. Dan kalau dia tidur dalam keadaan tidak berada dalam keadaan wudu, tidak berada dalam keadaan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapat mimpi-mimpi yang hanya melalaikan, ataupun mimpi-mimpi yang hanya menjadi permainan daripada tidurnya. Wa hadza urid bihi taharatul batin wa zahir jami'an. Dan kebersihan luaran ini akan membantu seseorang untuk mendapat kebersihan dalaman. Kalau kita berusaha untuk membersihkan badan kita ini sentiasa bersih, sentiasa berada dalam keadaan berwuduk, taharah dan sebagainya, maka kebersihan luaran itu akan membantu seseorang untuk mendapat kebersihan dalaman. Walaupun kebersihan dalaman itu perlu diusahakan dengan bertaubat, dengan memaafkan orang lain, berusaha untuk tidak carry hatred ataupun ada perasaan marah terhadap orang lain dan sebagainya. Apabila dalaman dan luaran bersih, maka ianya akan memberi kesan untuk disingkap hijab kita tentang perkara-perkara yang gaib yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran tentang perkara-perkara yang gaib. Naam. Kemudian apabila kamu bangun, hendaklah kamu kembali untuk melakukan perkara-perkara yang telah kita terangkan di awal pagi ataupun sebelum-sebelum ini. Kita dah sebutkan adab daripada bangun tidur, dan sekarang ni kita sebutkan sehingga akhir adab sebelum tidur. Maka setiap hari usahakan untuk kita jalankan, adakan jadual untuk melakukan daripada tertib-tertib dan adab-adab yang telah disebutkan tadi. Seperti bangun je, ingat Allah, baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan berterusanlah kamu dalam melakukan perkara-perkara yang disebutkan ini sepanjang umur kamu. Kalau ianya susah untuk kita lakukan secara istiqamah, iaitu kita tahu ianya berat untuk diri kita, ya Allah, bangun tidur banyak pula zikir nak kena buat, sebelum tidur banyak pula zikir nak kena buat, sebelum dan selepas salat banyak pula adab-adab dan amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. Rasa berat je. Kita ni banyak program dan sebagainya, sibuk ke sana sibuk ke sini, tak mampu untuk lakukan, rasa berat. Tapi nak tinggalkan pula rasa sebersalah. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa walaupun ianya berat, maka bersabarlah seperti sabarnya orang sakit menahan kepahitan memakan ubat, menunggu mendapat syifa, iaitu kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan antara perkara yang membantu untuk kita mendapat kesabaran dalam mengerjakan perkara-perkara tersebut adalah memikirkan tentang betapa pendeknya umur kita di dunia ini. Wa in ishta mathalan mi'atu sanah, walaupun kita mungkin boleh hidup 100 tahun, tapi ianya adalah sangat pendek kalau nak dibandingkan dengan umur akhirat. Tak payah nak dibandingkan dengan umur akhirat, kalau dibandingkan dengan umur berada di alam barzakh pun, iaitu umur dunia ini sangat pendek nak dibandingkan dengan alam barzakh, apatah lagi kalau nak dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, yang mana sama ada ahli syurga itu akan berada di dalam syurga khalidina fiha abada, dan waliyazbillah orang-orang yang tidak ada iman walaupun sebesar zarrah akan berada di dalam api neraka itu selama-lamanya. Sehingga disebutkan oleh orang-orang salih, ya ini macam mana kita nak faham maksud khalidina fiha abada. Jadi mereka melakukan perumpamaan. Apa perumpamaan dia? Dia kata contohnya, kalaulah dekat dunia ni ataupun ada satu longgokan biji simsim, biji yang kecil lah, biji simsim ataupun jintan hitam, ada satu longgokan dekat atas muka bumi ini, ataupun kita bayangkan seluruh muka bumi ini dipenuhi dengan biji jintan hitam, simsim kecil, dan setiap 1 juta tahun ada seekor burung akan datang ambil satu biji sahaja. Kemudian dia akan terbang. Lepas 1 juta tahun dia akan datang balik ambil satu lagi biji. Agak-agak makan berapa tahun agaknya untuk biji itu akan habis. Akan tetapi kata ulama, hatta kalau dia akan mengambil mungkin trilion ataupun apa nama pun disebutkan, masa untuk nak habiskan biji jintan hitam itu, maka biji jintan hitam itu akan habis, sedangkan ahli syurga yang berada mendapat kenikmatan daripada Allah dalam syurga itu tidak berhenti mendapat kenikmatan. Kerana apa? Kerana khalidina fiha abad. Bukan hanya sekali satu round, bahkan dikatakan bahawa katalah dah habis longgokan pertama tu, seluruh dunia yang dipenuhi dengan biji jintan hitam tu dah habis, kemudian ditambah lagi kali yang kedua, round kedua pun akan habis, akan tetapi ahli syurga masih lagi mendapat kenikmatan daripada Allah, khalidina fiha abada, iaitu tidak ada penghujung bagi kenikmatan ahli syurga. Maka nak susah sikit untuk mendapatkan kesenangan yang abadi di akhirat nanti, kalau benar-benar kita memikirkan tentang akhirat, maka kita akan sanggup bersabar, sanggup bersusah payah, sanggup menelan daripada kepahitan melawan hawa nafsu ini, menahan daripada kemalasan, iaitu mendidik jiwa kita ini. Walaupun ini susah, akan tetapi kita tahu bahawa kebaikan yang akan kita dapat di akhirat adalah selama-lamanya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan berkata Imam Ghazali, bayangkan bagaimana kita mampu untuk menahan daripada kesusahan dan kehinaan di dunia ini hanya untuk mencari daripada harta dunia. Kita sanggup bersusah payah, sanggup melakukan pekerjaan yang susah dan sebagainya hanya untuk mendapatkan daripada harta benda dunia. Dan harta benda dunia ini sekejap. Apatah lagi bagaimana mungkin kita tak mampu untuk melakukan perkara-perkara yang berat dan susah yang terkadang ianya kita rasa hina. Nak amalkan sunnah Rasulullah, nak amalkan perintah Allah, kadang-kadang kita rasa macam kita ni pula salah di hadapan orang-orang lain kan. Nampak macam kita ni yang teruknya orang Islam. Padahal yang mulianya kita, bukan dia. Tapi kadang-kadang cara diorang telah portray Islam ini seakan-akan Islam ni yang teruk, Islam ni lah yang ekstremis dan sebagainya. Kita pula rasa kita kecil di hadapan mereka. Ala kulli hal, walaupun terkadang berlaku perasaan-perasaan seperti itu, tapi kita tak apa, lalui daripada perasaan-perasaan tersebut kerana Allah, kerana ingin mendapatkan daripada keridaan dan untuk menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita, walaupun kita terpaksa melalui kesusahan, kepayahan, terasa hina untuk mengamalkan daripada perkara-perkara yang mulia ini, akan tetapi yakinilah bahawa di akhirat nanti kita akan mendapat kemuliaan. Bahkan sewaktu roh kita berada di hulqum,
dan pada waktu itu hijab akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melihat daripada hakikat sesuatu perkara. Maka pada waktu itu kita kita akan rasa bergembira kerana kita telah memilih jalan yang betul, telah memilih satu perkara yang akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat nanti. La ilaha illallah. Maka di syurga, dunia dan akhirat ini tidak ada tandingan. Tak mampu untuk kita nak bandingkan syurga ataupun kenikmatan di dunia dengan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Kemudian Imam Ghazali meneruskan dengan mengatakan, dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah payah selama 100 tahun, maka itu adalah masa yang dianggap singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Dan engkau fikirkan betapa engkau boleh bersabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kerana hanya mengkehendaki kerehatan beristirahat 20 tahun misalnya. Dan maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada ada kesudahannya itu. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas dari berbuat ibadah. Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu, dan katakanlah di dalam hatimu, bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti, dan bersabarlah malam ini, mungkin engkau akan mati pada esok hari. Kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu dan ataupun pada umur-umur yang tertentu. Kematian pasti akan datang, oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya adalah satu kepastian pula. Dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernafas sahaja lagi. La ilaha illallah. Naam. Di sini Imam Ghazali mengingatkan kita agar jangan panjangkan angan-angan kita. Kerana apa? Bila kita memanjangkan angan-angan kita, seakan-akan kita lupa bahawa kematian itu boleh datang bila-bila masa. Bila kita lupa kematian boleh datang bila-bila masa, maka kita akan melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan daripada amal ibadah. La ilaha illallah. Bahkan hendaklah kita bersabar dan sering. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa akthiru min dzikri hadimil lazzat. Hendaklah kamu memperbanyakkan daripada mengingatkan kematian, kerana ianya akan memendekkan daripada angan-angan kamu. La ilaha illallah. Ada sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama as-sahabah, maka Nabi ambil satu batang ranting, kemudian Nabi draw line dekat atas tanah. Nabi draw line ke atas tanah, kemudian Nabi letak satu garisan melintang. Kemudian Nabi SAW bertanya, adakah kamu tahu apakah ini? Maka sahabat menjawab, la ya Rasulullah. Maka Nabi menerangkan bahawa garisan yang panjang ini merupakan umur manusia. Merupakan angan-angan manusia, akan tetapi garisan yang di tengah itu merupakan umurnya, iaitu angan-angan mereka itu lebih panjang daripada umur mereka. La ilaha illallah. Sehingga terkadang ajalnya datang dalam keadaan dia tidak bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang itu mengingatkan akan kematian, maka dia akan kurang kecenderungannya terhadap perkara-perkara dunia, dan dia akan membuat persediaan untuk menuju ke negeri akhirat. Dan orang-orang yang lalai daripada mengingat kematian, mengingatkan mati, dia akan terjerumus, tergelam dalam memenuhi daripada keinginan hawa nafsunya daripada perkara-perkara dunia. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Orang yang tak ingat mati,
orang yang tak ingat keberadaannya di dalam alam barzakh, orang yang tak ingat bahawa dia akan berada, dia akan berdiri di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan matahari itu berada satu jengkal, dalam keadaan orang berbeza-beza tahap mereka, berada di dalam air peluh dan sebagainya. Kalau mereka tidak memikirkan tentang perkara-perkara tersebut, maka perkara-perkara dunia ini mudah untuk melalaikan mereka. Adapun mereka sering diingatkan, kalau mereka sering diingatkan dengan menghadiri majlis ilmu ataupun pengajian kitab, ataupun daripada ceramah-ceramah agama, ataupun memahami daripada sedikit sebanyak daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, maka perkara-perkara ini akan mengingatkan mereka tentang hari kebangkitan ataupun hari selepas kematian, sehingga berkuranglah kecenderungan mereka untuk mendapatkan memperbanyakkan daripada perkara-perkara dunia. La ilaha illallah. Sebab itu kita perlu untuk ingatkan diri kita, tak apalah bersusah payah sikit hari ini, untuk penat, walaupun penat nak baca Yasin setiap hari, penat untuk nak baca surah Waqiah setiap hari, penat nak baca surah Kahfi setiap Jumaat dan sebagainya, penat nak baca surah Sajdah dan surah Al-Mulk di waktu malam, akan tetapi susah hari ini, mungkin mati malam ni, susah di waktu malam, mungkin mati esok hari, dan sebagainya. Dan kesusahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut menjadikan asbab keselamatan dan kebahagiaan dan kejayaan kita di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Dan kematian ini, kematian secara umum itu menjadi satu peringatan. Akan tetapi memikirkan bahawa kematian itu akan datang pada bila-bila masa tanpa ada tarikh yang tetap untuk kita ketahui kematian itu merupakan satu ubat dosage yang lebih kuat, iaitu memikirkan kematian itu dah satu peringatan. Tapi memikirkan bahawa kematian itu boleh datang bila-bila masa, dan sekarang ini subhanallah, kalau kita tengok berita, macam-macam jenis peringatan diberikan. Ada yang meninggal dunia kerana sakit Covid, ada yang meninggal dunia, dan sakit Covid ini ada yang tua, ada yang iaitu ada yang memang meninggal dunia sebab ada penyakit-penyakit lain, ada yang meninggal dunia kerana tak ada sebab, ada yang meninggal dunia muda, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, ada yang meninggal dunia di waktu-waktu perayaan ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita dan orang Islam daripada terkena daripada musibah-musibah yang boleh meragut nyawa dan sebagainya, iaitu split second khalas diambil daripada orang-orang yang disayangi mereka. Maka perkara-perkara ini apabila kita dengar, apabila kita membaca daripada surat khabar ataupun berita-berita seperti ini, mengingatkan kita tentang kematian itu boleh berlaku bila-bila masa sahaja, waliyadzubillah. Allahu Akbar. Maka apabila kita mengetahui akan perkara tersebut, maka tidak ada perkara yang boleh melalaikan kita daripada membuat persediaan terhadap kematian. InsyaAllah kita akan berhenti di sini dahulu buat masa ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian pada pengajian yang pada minggu yang akan datang ataupun pada pengajian yang akan datang, insya-Allah taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara-perkara yang disebutkan sekarang ini sebagai satu iktibar, sebagai satu peringatan dan persiapan, dan moga-moga kita diberi taufik untuk mengamalkan daripada apa yang disampaikan. Moga-moga ia menjadi bekalan yang sempurna dan bekalan yang memberikan manfaat pada kita di alam barzakh dan juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق
الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.